Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat bersua kembali kita di dalam talian untuk sama-sama belajar bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang tanda baca. Tanda baca yang kedua yang akan kita pelajari ialah tentang tanda titik atau tanda nokta. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri ayat ataupun digunakan pada penghujung ayat yang telah kita bina. Di sini cikgu sertakan dua contoh, iaitu yang pertama, Hafiz membeli telefon jenama Vivo, dan contoh yang kedua ialah Zara selalu membantu jirannya. Dalam kedua-dua contoh yang telah cikgu berikan ini, murid-murid dapat melihat dengan jelas bahawa tanda titik telah diletakkan pada penghujung ayat tersebut. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita ayat tersebut merupakan satu ayat yang telah lengkap. Tanda titik juga digunakan pada singkatan nama. Contohnya untuk nama yang panjang disingkatkan supaya lebih mudah untuk disebut. Kita lihat contoh yang telah cikgu sertakan ini. Yang pertama iaitu Y.A.B. iaitu untuk gelaran yang amat berhormat. Contoh singkatan nama yang kedua ialah P. Ramli, iaitu nama asalnya ialah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Dan contoh singkatan nama yang ketiga ialah S.M. Salim, iaitu nama asalnya Tan Sri Datuk Syekh Salim Syekh Muhammad Al-Mahruz. Dan yang terakhir ialah singkatan nama untuk M. Sharif. Nama asalnya ialah Sharif bin Awang. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan lihat pula penggunaan tanda titik pada akhir singkatan gelaran, jawatan dan pangkat. Murid-murid boleh meneliti contoh yang telah cikgu sertakan ini. Yang pertama ialah singkatan untuk Prof. Murid-murid boleh teliti di sini, iaitu tanda titik telah diletakkan pada penghujung perkataan Prof. Prof itu ialah singkatan untuk Profesor. Singkatan yang kedua ialah DR. Dan selepas perkataan DR telah diletakkan dengan tanda titik atau nokta yang membawa maksud Doktor. Dan yang ketiga ialah TN, iaitu gelaran untuk Tuan. Seterusnya, kita lihat pula penggunaan titik yang digunakan untuk menulis tarikh. Contohnya, murid-murid boleh melihat dua contoh tarikh yang telah cikgu tuliskan di sini, iaitu yang pertama 20.3.2020 yang membawa maksud tarikh tersebut ialah pada 20 Mac tahun 2020. Dan contoh kedua ialah 16.12.2020. Semoga murid-murid lebih berhati-hati untuk menulis tarikh dan jangan lupa untuk meletakkan tanda titik. Yang terakhir ialah tanda titik digunakan sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Murid-murid boleh melihat contoh yang cikgu sertakan ini. Contoh ayat, kata emak, baju itu masih basah. Di dalam contoh ini, murid-murid dapat melihat dengan jelas tanda titik telah diletakkan selepas perkataan basah, iaitu sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Semoga penerangan tentang penggunaan tanda titik itu tadi dapat membantu murid-murid untuk menulis dengan lebih baik.